Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, perempuan hajah, hadirin hadirat, muslimin, muslimat, serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan sembah syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana masih lagi berada di dalam suatu nikmat yang sangat besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dapat menjaga nikmat yang besar ini sehinggalah ke akhir hayat kita, iaitu nikmat iman dan Islam ini. Mudah-mudahan dengan kita menjaga iman dan Islam sehingga tidak menjadi batal, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita nak sambung bacaan kitab yang kita baca seperti biasa pada pertemuan minggu yang kedua dan minggu yang keempat hari Isnin, iaitu Jalan Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan kita iaitu berkaitan dengan keajaiban hati. Hati adalah umpama sebuah kubu. Syaitan merupakan musuh yang sentiasa ingin memasuki dan menawannya. Mempertahankan kubu itu ialah dengan mengawal pintu masuknya. Orang yang tidak mengetahui pintu-pintu ini tentu tidak akan dapat mengawalnya. Oleh itu, mempertahankan hati dari syaitan ialah dengan kita kena mengenali pintu-pintu syaitan untuk masuk ke dalam hati kita. Ya. Kerana kita sebut hati ialah raja. Anggota-anggota yang lain ialah bala tenteranya. Kalau raja tak soleh, maka anggota-anggota yang lain juga tidak soleh. Dalam erti kata yang lain, kita sebut kalau raja tak baik, anggota-anggota yang lain juga tak baik. Punca yang menyebabkan raja tu jadi tak baik ialah apabila dia
tewas dengan peperangan semasa berhadapan dengan syaitan, di mana syaitan ini merupakan musuh kita sampai bila-bila. Alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat yang kita baca dalam surah Yasin, Allah mengingatkan kepada kita, tuan-tuan, jangan kita berkawan dengan syaitan. Jangan kawan dengan syaitan. Sebab apa jangan kawan dengan syaitan? Sebab syaitan ni musuh kita. Dia telah mengisytiharkan permusuhan dan peperangan dengan seluruh keturunan Bani Adam. Kita ni keturunan Bani Adam, Nabi Adam alaihissalam. Maka sebab itu kita juga menjadi orang yang dimusuhi oleh syaitan. Pernah satu ketika Nabi Nuh menyuruh orang-orang yang beriman dengan Allah untuk menaiki bahtera, kerana Nabi Nuh telah mendapat isyarat bahawa Allah akan menurunkan banjir. Banjir ini musibah. Kalau hujan rahmat. Kalau hujan rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila turun hujan, Rasulullah akan halakan mukanya kepada hujan itu sambil menyapu, kerana ia adalah rahmat. Tapi kalau banjir, ia adalah bala, tuan-tuan. Boleh jadilah ada sebab-sebab dosa maksiat yang berlaku di mana-mana yang menyebabkan Allah menyuruh air memberi tazkirah. Caranya jadi banjir, ya. Ataupun Allah nak mengangkat darjat seseorang. Ada dalam kalangan orang yang ditimpa musibah itu orang baik-baik, kenapa kena banjir juga? Kerana Allah nak mengangkat darjat seseorang, ataupun sebagai kafarah di atas dosa-dosa yang belum terampun lagi. Itu antara cara Allah Subhanahu wa taala nak memberi kemuliaan kepada hamba-hambanya yang soleh, dan juga memberi pengajaran kepada orang-orang yang degil, tak insaf-insaf, dengan ujian demi ujian, tapi rupanya tidak menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sombong dia dengan Allah, semakin takbur dia dengan Allah. Makanya sebab itulah Allah Subhanahu wa taala pun tak berhenti-henti. Kalau kaum Ad, kaum Samud yang gagah, yang hebat dari segi kekuatan tubuh badan, dari segi kekuatan untuk menghasilkan teknologi hebat, walaupun ketika itu belum ada mesin-mesin untuk membantu urusan mudah kerja seharian, tapi kaum Ad, kaum Samud boleh buat. Walaupun begitu, Allah binasakan dengan mudah sahaja, disebabkan keingkaran dan kedegilan mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul mereka. Apatah lagi kalau sekiranya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini Allah bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berasa sedih, jangan berasa gelisah apabila orang tak mau dengar tazkirah, tak mau dengar nasihat, tak mau ambil peringatan daripada Rasul. Kalau Allah nak timpakan musibah, mudah aja, tetapi kita tengok, tuan-tuan, Allah ni maha luas rahmatnya, maha banyak peluang dia bagi kepada kita. Walaupun macam-macam maksiat yang berlaku, yang dilakukan oleh manusia zaman mutaakhir ni, Allah tak timpakan musibah ni sebagaimana Allah timpakan musibah kepada
umat-umat yang terdahulu, habis binasa. Kan? Allah bagi sikit-sikit je kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sebab sikit-sikit musibah itu akan menginsafkan. Tak insaf juga lagi. Allah masih lagi bagi peluang. Mudah-mudahan sehingga satu hari nanti dia insaf. Mudah-mudahan kita semua jadi insaf. Jadi orang yang sentiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam ayat surah Al-Maidah ayat 133, tuan-tuan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah suruh kepada kita supaya bersegera kepada keampunan Allah. Bersegera kepada keampunan. Allah suka orang-orang yang terbuat salah, orang-orang yang melakukan dosa maksiat, kemudian dia teringat kepada Allah, lalu dia bermohon keampunan, dia bertaubat kepada Allah. Dan orang yang demikian Allah nak beri ganjaran seluas surga, seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, surga seluas langit dan bumi. Kalau luah surga tu seluas langit dan bumi, panjang lebih lagi lah. Tak? Panjang lebih lagi daripada keluasan langit dan bumi. Semua ini Allah sediakan uiddat lil muttaqin, kepada sesiapa yang bertakwa kepada Allah. Allah masih memberi peluang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya akhirnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amalan-amalan yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak kira umur umat Nabi Muhammad ni pendek je. A'mar ummati baina sittin wa sab'in. Purata umur umat aku, kata Nabi, antara 60 hingga 70 tahun. 60 hingga 70 tahun. Alhamdulillah, ada yang sempat sampai 60 tahun, 70 tahun. Tapi kita sendiri maklum, tuan-tuan, kalau umur dah 60-70 tahun, banyak benda dah kita tak boleh makan. Makan ubat banyak daripada makanan benda lain. Sotong tak boleh nak makan, ketam tak boleh nak makan. Yang satu hari dulu, Masya Allah, kan, sotong ketam ni memang tak cukup sekor. Sup kambing semangkuk. Tapi hari ni kalau orang bagi sup kambing, dia baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah, apa baca doa? Baca doa dulu. Tengok gaya boleh ke tak ni kan? Bolehlah rasa sikit kuah. Saya kebetulan dapat peluang duduk dengan orang-orang yang ada pantang macam ni. Duduk sekali dalam satu grup, ada hak yang tak boleh makan kambing. Alhamdulillah, bolehlah lebih. Kalau dapat dengan orang yang dia juga tak ada pantang, tak ada masalah dari segitu, bolehlah bagi seorang sikit kan, kuah lebih sikit, macam tu lah. Sebab tu kalau nak duduk dalam kumpulan makan-makan ni, kena pilih-pilih juga. Tengok siapa yang ada pantang tu, okey, boleh duduk sekali. Dengan Pak Abu contoh dia kan, dapatlah makan lebih. Kalau duduk dengan yang sama macam kita, selera dia tajam ni, makan sikit je lah. Dulu tak ada masalah, tapi sekarang ni atas nasihat doktor, kadang-kadang kita sendiri pun berasa kan, tidak sehebat dulu. Kesihatan sudah merosot. Kesihatan sudah merosot. Banyak benda dah kita tak boleh buat. Tu baru 60-70 tahun. Takkan nak lagi sampai 80 tahun.
mafhum mukhalafahnya lah kan. Kalau 60-70 tahun pun jalan pun sengal sana sengal sini kan, takkan berimpian nak sampai 80 tahun. Tak payah dah lah, cukup lah 60 ke 70 tahun, lepas tu sedang-sedang elok lah. Kita dah tengok anak-anak semua dah dapat apa yang dia nak ya. Belajar pun semua dah habis, dah ada kerjaya. Kalau begitulah contoh dia. Kalau Allah nak panggil kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun kita dah redha dah. Bukan maksud kalau sebelum tu tak redha, cuma banyak benda tak beres lagi ni. Hutang tak boleh bayar lagi. Macam mana kalau kita meninggal, siapa yang nak sambung hutang tu? Anak-anak tak kerja lagi, contoh kan. Nanti kita takut tak guna punya ayah kan. Ayah mati, orang lain dia tinggalkan harta, tapi ayah ni tinggal beban pada kami. Kita tak nak nanti satu hari anak-anak pergi ke kubur, dia sumpah seranah, dia kencing kat kubur. Na'udzubillah min zalik. Disebabkan apa? Beban yang ditinggalkan pada dia. Tahu tak? Beban yang ditinggalkan kepada orang yang ditinggalkan. Mana kalau nak mati pun, maknanya kalau ikut kita lah, mana yang ditinggalkan tu sekurang-kurangnya adalah sedikit duit dia nak buat belanja ya. Anak-anak tidak jadi meminta-minta dengan orang disebabkan ayah dia dah meninggal. Maksud gitulah. Mana kalau 60-70 tahun tu selalunya kita ni kalau ada anak semua dah insya-Allah dah lepas dah. Ada anak kerja, belajar habis, semua dah kerja dah. Kahwin pun bukan saja kahwin, beranak pinak dah tuan-tuan. Kita pun sempat main dengan cucu-cucu kita. Atuk layan cucu tak sama ayah layan anak. Anak haram tak bawa ronda, cucu tiap-tiap petang bawa ronda. Bukan saja bawa ronda, minum-minum ya, minum petang dengan cucu, dengan anak hari tu tak pernah nampak pun dia bawa. Ni siapa ni ustaz? Anak tak ada ya, jarang berjumpa. Tapi dengan cucu ni dia kalih, ajak pergi Pekansari, ajak pergi pasar malam. Dia seronok kalau cucu dia ni boleh minta itu minta ini. Dia fitrah dah tuan-tuan. Atuk dia suka layan cucu kan. Anak dia garang, dengan anak garang. Kalau anak kita tu dia marah cucu kita depan kita, kita marah dia balik. Marah dia balik. Walhal dulu kita marah kat anak kita lagi dahsyat pada anak kita marah kat anak dia tu. Tengok balik semula. Pasal apa atuk marah kat anak dia, marah cucu dia? Sebab sayang dia tu melebihi daripada segalanya. Ada atuk bila cucu tak balik demam. Cucu tak balik demam. Cucu tu dah selalu duduk dengan dia, entah macam mana anak dia ni buat perancangan melancong 5 hari, baru 2 hari demam dah sebab tak jumpa dengan cucu ni, tak main dengan cucu. Hebat kan? Cucu ni hebat. Siapa yang dah ada cucu tu dia tahulah perasaan dia. Saya tak ada lagi, tapi saya nengok orang yang ada cucu tu bukan main lagi. Bukan main lagi. Kadang-kadang cucu dia ni kalah Tarzan. Melompat sana, melompat sini, tak marah. Tapi kalau anak dia dulu yang melompat atas kursi ni kena marah. Cucu buat apa pun tak apa. Itulah keseronokan jadi cucu ni. Baik. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ketika dia menyuruh orang-orang yang beriman ni naik ke atas bahtera, tiba-tiba dia ternampak satu orang lelaki yang sudah tua dan dia tak kenal. Lalu dia tanya, "Kamu ni siapa?" Tapi Rasul ni orang tak boleh tipu dia. Dia tahu lelaki tua ni sebenarnya adalah iblis tuan-tuan. Dia menyamar sebagai seorang lelaki yang sudah tua, mengharapkan Nabi Nuh bila tengok ke dia
adalah perasaan belah ihsan. Kesian tengok dekat orang tua, takkan tak bagi. Tapi Nabi Nuh kata tak boleh, sebab kamu ni makhluk yang dilaknat, makhluk yang dilaknat, tak boleh naik atas kapal dia. Dia suruh turun. Dalam pada tu Iblis ni sempat bagi amaran kepada Nabi Nuh. Kamu kena ingat, aku nak naik ke atas ni, tujuan dia ialah untuk supaya aku dapat mempengaruhi hati orang-orang yang naik atas bahtera ni. Fikirannya bersama dengan aku, kata Iblis. Walaupun bodinya bersama dengan kamu, tubuh tak apa, dia duduklah dengan Nabi Nuh, tapi hatinya Iblis kata biar dia dengan Iblis. Dia sempat lagi duk peringat kepada Nabi Nuh AS tentang apa yang dia akan buat. Tapi sebab dah Nabi Nuh suruh dia keluar, tapi dia sempat lagi tinggal beberapa amaran. Kamu kena ingat, walaupun begitu, aku nak bagi tahu kepada kamu dua perkara. Dua perkara yang akan menyebabkan manusia ni akan sentiasa berbalah, bergaduh. Apa dia dua benda tu? Iaitu nafsu. Nafsu, keinginan yang sangat besar. Nafsu ni rupa-rupanya menjadi pintu utama, highway lah, menyediakan lebuh raya tanpa tol kepada syaitan untuk masuk ke dalam hati. Kerana disebabkan nafsu, dia kata Nabi Adam dan Hawa telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada syurga. Dan yang kedua, dia kata aku telah wariskan perasaan dengki sesama mereka. Siap dah wariskan perasaan dengki itu kepada diorang ni, walaupun tak naik lagi tuan-tuan, dia dah buat kerja dah. Kerana dengki itulah yang menyebabkan dia kata aku dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan asal Iblis ni dia duduk dalam syurga, martabatnya hebat, menjadi pengajar kepada malaikat. Tapi kerana dia lupa, bila malaikat mendengar akan ada di kalangan mereka yang dilaknat, malaikat berjumpa dengan Iblis, berjumpa dengan Azazil. Tolonglah doa kepada kami supaya kami tidak dilaknat. Lalu dia pun menadah tangan bermohon kepada Allah, Allahumma la taghdab alaihim. Dia doa, ya Allah, jangan kamu murka kepada mereka. Dia doakan kepada malaikat, tapi dia tak doa untuk diri dia. Dia doa ni sepatut kena doa secara bersama, untuk mereka dan kita. Bukan mereka je, kita tak termasuk ke? Kenalah masukkan juga kan. Ataupun dia doa sendiri je, kita kat belakang kau main lagi dengan penuh kekhusyukan, tolong amin. Jangan macam tu. Orang yang doa tu dia kena doa secara berjemaah. Rabbana ighfir lana dzunubana. Tu, ya Allah ampunkan semua dosa-dosa kami. Kan? Doa sendiri ni dalam semayang tuan-tuan. Rabbi ighfirli. Tu doa sendiri masa kita duduk antara dua sujud. Warhamni, ya Allah kesiankanlah padaku. Wajburni, ya Allah tutupkanlah semua keaiban aku, cukupkan segala kekurangan aku. Warfa'ni, angkatkan darjat aku. Warzuqni, kurniakan kepada aku rezeki yang melimpah-limpah.
warzuqni wahdini, ya Allah berikan kepada aku hidayah, wa'afini, ya Allah berikan kepada aku sihat, wal afiat, sihat ni penting tuan-tuan, ya. Tak kisahlah, penting tu bila sihat ni semayang pun kita boleh buat sempurna, makan pun sedap kalau sihat kan. Tapi kalau tak sihat, bagi hak sedap pun tak selera, tak selera. Sebab tu kalau orang sakit kita tengok yang datang ziarah tu bawa macam-macam, tak makan dia, tak makan. Cuba bagi ke orang sihat, membujur lalu melentang patah, semua hantam. Orang sakit dia tengok anggur ni ustaz, tak apalah, letak je lah kat situ, ya? Orang lain yang tolong makan nanti. Betul kan? Orang tak sihat, makan pun tak lalu, tak sihat, tidur pun tak nyenyak. Orang tak sihat tidur sedap je tidur, tak, kejap-kejap melolong kan, kejap-kejap meraung, kejap-kejap memekik kan, panggil. Siapa yang ada pengalaman jaga orang sakit, sakit kan, penat jaga orang sakit ni. Hak sakit tu sementara lah, hak yang tak sakit pun kalau jaga orang sakit, dia akhirnya jadi sakit. Penat jaga orang sakit ni. Siapa yang pernah jaga orang sakit lah, dia tahulah kan. Dah lah jaga orang sakit kena marah pula kan. Yang sakit tu patut dia tak marah, tapi dah dia sakit, dia bukan kira, dan dia nak berasa nak marah, dia marahlah. Hak yang jaga orang sakit ni tiba-tiba kena marah, macam mana perasaan dia? Dah lah penat jaga orang sakit, lepas tu kena maki kan, kena marah sikit ni, kena maki ni kan. Saya pernah hadir satu, bila kita ziarah ni, anak dia ni buat macam-macam dah kat mak dia. Lepas tu bila kita duduk di samping mak dia yang sakit ni, mak dia cerita anak saya tu tak guna, anak saya tu penting diri. Bayangkan kalau perkataan itu didengari oleh anak dia. 7 tahun anak dia jaga mak dia ni sakit. Anak dia pula bila jumpa, ustaz, kenapalah Allah uji saya dengan mak yang sakit ni? Saya tak ada masalah jaga mak ni, tapi sakit ni masalah. Yalah, tak kata ke dia, tuan-tuan, 7 tahun dia jaga mak dia sakit, makan terus keluar kan, pinggang ke bawah ni tak ada, dia makan, dia minum semua keluar balik, tak ada, tunggu besok tak ada. Maknanya kalau mak dia ni nak makan, dia kena ready dah bekas, hak barang makan ni akan keluar selalu. 7 tahun tapi sabarlah dia jaga mak dia ni, walaupun yalah setan ni dia duduk bisik kan, ya, menyusahkan lah apalah, tu yang kadang-kadang terkeluar juga di mulut anak ni. Kenapalah Allah uji saya dengan mak saya yang sakit ni? Kita pun neutralkan balik, sabarlah kak kan, Allah nak bagi pahala banyak melalui inilah sebenarnya. Mungkin kita tak banyak sangat sembahyang, tak banyak sangat zikir, tapi dapat pahala banyak kok sini. Ada orang dia dapat pahala banyak sebab sembahyang, ada orang dia dapat pahala sebab yang lain. Ada banyak jalan untuk dapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Yang mak pula boleh cerita macam tu, tak guna anak dia, biarkan dia lapar, ya Allah kan. Tapi sabarlah kan. Dan mungkin benda tu dia cakap juga dekat anak dia ya. Dia boleh cerita kat orang tu, mungkin dia dah cerita juga kat anak dia. Tak tahulah, kita tak boleh imagine lah perasaan antara dua orang ni. Mak dia punya macam tu, anak yang jaga pun kan, sabarlah dua-dua tu. Mudah-mudahan Allah memberi pengampunan, kesian kepada mereka. Wa'afini wa'fu anni, kita minta ya Allah maafkanlah semua dosa-dosa, semua kesalahan-kesalahan saya. Bila ni tuan-tuan kita doa macam ni dalam sembahyang, doa dalam sembahyang ni doa yang paling power sekali. Sebab tu kita insya-Allah kita
tahu baca belaka bacaan semasa duduk antara dua sujud kan. Cuma kalau kita tahu makna dia, kita akan rasa penghayatan bila kita membaca doa tu. Ini doa kita secara personal ni. Kalau lepas habis sembahyang kita doa tidak macam ni tuan-tuan. Kita doa secara jamak, secara ramai-ramai. Tak boleh doa walaupun kita doa seorang ni, tetap kita kena doakan untuk semua juga. Kan? Doa untuk semua. Kalau kita seorang je okey, jiran-jiran kita tak okey, ahli qaryah kita tak okey, susah kat kita. Sebab tu saya pun selalu pesan juga, kalau pada jemaah yang duk buat tawaf, sa'i, setiap pusingan tu dia nak baca apa, antaranya kita suruh dia jangan lupa doa kepada sahabat-sahabat sekoryah, orang-orang sekampung dengan dia, walaupun dia tak jadi tetamu Allah, tak jadi tetamu duyufur rahman, doakan dia. Jangan lupa doakan orang kampung ni, siapa yang pergi macam tu lah, doakan. Jangan doa semua untuk diri dia, doa untuk anak dia, doa untuk diri dia, doa untuk isteri dia, doa untuk keluarga dia. Orang lain tak masuk dalam doa dia, jangan. Ingat sama, doa untuk sekalian rakan sahabat taulan kita dalam kampung kita. Jangan lupa doa kepada seluruh orang Islam, khususnya kepada saudara Islam kita di Palestin, di Chechen, yang berhadapan dengan kezaliman orang-orang kafir ni, bunuh tanpa peri kemanusiaan, bom, rosak harta benda saudara kita orang Islam sehingga tidak ada tempat untuk nak tinggal, hospital, sekolah, tempat nak belajar tak ada, duduk macam pelarian. Kesian dekat dia orang. Ini doa-doa daripada orang yang menunaikan umrah, haji, sangat-sangat diperlukan. Jadi jangan doa untuk diri sendiri je, doa juga untuk orang lain. Kalau kita seorang je okey dalam Korea ni, orang lain semua tak okey, tak bahagia juga, tak seronok juga kan. Kita tak mencuri, tapi orang lain duduk sekeliling kita ni mencuri tak berhenti, nak pantang lepa ambil barang orang, termasuk barang kita hilang. Kita tak mencuri dah, sebab kita dah buat umrah, dah buat haji, dah taubat dah kan, insya-Allah tak buat dah benda-benda tak elok ni. Tapi orang-orang lain tu macam mana? Orang-orang lain pun kita harap kalau kita baik, orang lain pun baik. Jadi baru kita akan ada rasa seronok, bahagia sama-sama dalam kalangan masyarakat ini. Itu doa, ya. Jadi iblis ni dah bagi ingatan kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya. Beberapa orang saja yang naik atas bahtera Nabi Nuh, daripada beberapa orang tu membiak termasuklah kita tuan-tuan, ya. Yang lain semua mati dalam banjir besar. Jadi setan dah ingatkan, dua benda ni dia dah wariskan dah kepada keturunan anak Adam, iaitu yang pertama tadi, dengki. Ada dengki, ini lebuh raya tanpa tol. Kalau kita nak pergi Seremban, walaupun ikut highway ada tol kan, kita akan cari alternatif, tak payahlah ikut highway sebab highway ada tol. Ini tak ada tol tuan-tuan. Tak ada tol. Macam perjalanan daripada Mekah Madinah lah, highway, tak ada tol, tak ada tol. Kalau naik ke kenderaan yang sedap tu 2 jam je. Kalau naik bas tu jadi 5-6 jam tu. Kalau naik kenderaan yang sedap tu 2 jam. 2 jam. Pengalaman saya pernah naik kenderaan daripada Mekah ke Madinah 2 jam je. Naik GMC kan, untuk apa, kenderaan petugas dia bawa tu, kita tengok metal rapat kat ujung ni, tak ada tol, sekejap dah sampai, tak sempat tidur. Tak sempat tidur. Kalau naik bas tidur, tengok orang lain tidur, kita pun tidur juga. Tahu-tahu driver bas
gerak kan, dah sampai. Sedap sangat tidur, 5-6 jam naik bas. Kalau naik kereta tu 2 jam, punyalah laju kan, jauh 400 km lebih, tapi sebab jalan sedap, highway, tak ada tol, cepat sampai. Jadi kalau ibarat ada benda-benda yang disebutkan oleh syaitan ni tadi, ada dengki dalam perasaan, dalam hati manusia, ada keinginan yang besar dalam hati manusia, ini sebenarnya highway yang disediakan kepada syaitan masuk ke dalam hati manusia. Renung-renungkan pada diri kita masing-masing, ada ke tak ada benda ni? Saya rasa macam ada. Ustaz pun ada, ustaz pun hati keinginannya besar, ada dengki pun ada juga. Maknanya semua kita ni ada, tuan-tuan. Sebab itu kita duduk untuk nak tahu macam mana kaedah kita merawat penyakit-penyakit ini supaya tidak mudah syaitan nak masuk. Kalau kita tahu kaedah macam mana nak rawat. Baik, sebelum kita sampai kepada kaedah nak rawat, kita sebut dulu beberapa perkara yang menjadi pintu laluan kepada syaitan untuk masuk ke dalam hati kita. Ini kita sebut laluan utama. Dia ada banyak laluan. Ini kita sebut laluan utama kepada syaitan yang telah dibukakan kepadanya. Bukan dia masuk kalau kita sebut seorang-seorang, bukan dia masuk seorang-seorang. Dia boleh masuk secara ramai, satu batalion. Dia boleh masuk, dia boleh bersama masuk, ya, dalam masa sekejap saja. Iaitu yang pertama ada perasaan marah, bernafsu dan bengis. Cek balik semula, kita ada tak marah? Marah kita macam mana? Bengis tak? Sifat marah boleh mencelaru dan melemahkan fikiran. Bila orang ada sifat marah yang tidak dikawal, dia akan menyebabkan fikirannya jadi lemah, berfikir secara tak betul. Dia tak boleh nak kontrol cara bercakap, cara bertindak. Bila marah ni dia semua habis, ya? Sebab tu kalau kita tengok orang yang marah ni, dia dah habis waktu dah. Waktu lah, cepat aja. Allahu Akbar. Baru nak start kan. Laju betul masa, betul ke jam tu? Tambah sikit lagi lah. Boleh ya? Sikit lagi. Sebab tu kalau kita tengok orang yang melayani perasaan marah dia akan cakap ikut dan tak fikir dah, ya. Saya pernah bersama dengan orang yang marah tak dan kawal ni di airport. Saya banyak pengalaman, bukan banyak lah, adalah pengalaman bila bersama dengan jemaah ni. Ada jemaah yang di luar kawalan, ya. Sebab tu bila kita nak tahu seseorang ni baik tak baik dia, kita kena buat 3 perkara sebagaimana yang disarankan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata sahabat kepada Amirul Mukminin, lelaki ni baik. Amirul Mukminin kata, macam mana kamu kata dia baik? Yalah, saya tengok dia baik, sebab tu saya kata dia baik. Sayyidina Umar kata, belum, selagi kamu tak buat 3 perkara dengan dia. Apa dia 3 perkara tu? Musafir sekali dengan dia, musafir bersama dengan dia. Musafir ni dalam jarak yang kita ada rukhsah boleh sembahyang jamak qasar. Jangan pergi Seremban je. Pergi Seremban tu musafir juga, tapi musafir yang tidak membolehkan kita sembahyang jamak dan qasar. Sekejap dah sampai Seremban, kan? Kalau yang bawa laju tu 10 minit dah sampai Seremban. Kalau Pak Abu mungkin setengah jam baru sampai Seremban, kan? Sekejap dah sampailah, mana dekat. Dia pergi Johor ke contoh, pergi ke Kedah, perjalanan yang membolehkan kita sembahyang jamak dan qasar. Tengok masa musafir tu. Kalau kita tak pernah musafir dengan dia,
tak boleh kata dia ni baik, belum boleh lagi. Ya. Yang kedua, makan bersama. Masa musafir tu try makan bersama. Masa tu kita akan kenal. Waktu makan tu tengok, ya, kereta kita dah, minyak kita dah, tol kita dah, time makan kita juga, maknanya boleh faham lah, ya. Semua atas kita, betul tak? Naik ramai-ramai, tapi atas seorang je, ni tak aci lah tu. Tepuk amai-amai, belalang kupu-kupu, makan ramai-ramai, bayar suku-suku. Betul tak? Masing-masing bayar. Tapi orang lelaki selalu minta maaf lah, mak bonda semua, orang lelaki dia bagus, kalau dia makan ramai-ramai selalunya dia akan bayar semua. Lagi-lagi kalau ada ustaz, kalau ada ustaz dengan ustaz-ustaz sekali dia bayarkan, tu kelebihan baiknya orang lelaki ni. Dia selalu kalau dia makan ramai-ramai, dia jarang bayar masing-masing. Tapi kalau orang perempuan selalu kita dengar pergi makan ramai-ramai, masing-masing bayar. Kalau dia duduk rumah sewa, 4 orang 4 dapur, masing-masing masak. Kita kalau orang lelaki sama-sama duduk rumah sewa, siapa yang nak masak? Alhamdulillah, yang tak masak boleh makan je, tak apa. Seronok tak tuan-tuan? Seronok. Saya seronok kalau ada orang tolong masak. Kita makan je, ustaz main makan, ya. Masak dia, makan ramai-ramai, suka kita. Tapi tak tahu apa orang perempuan dia boleh jadi tak boleh, kan? Kalau dia duduk rumah sewa lah, kita tengok duduk rumah sewa 4 orang 4 dapur. Pasal apa ada 4 dapur? Masing-masing masak. Dia nak makan, dia masak, kan? Dia masak untuk dia je. Ya Allah, dia masak untuk dia je, tak masak untuk orang lain. Sebab kalau dia masak untuk orang lain, membazir, orang lain tak makan. Ya tak ya juga kan? Daripada orang lain tak makan, membazir, baik dia masak untuk dia je. Tapi kenapa jadi macam tu? Ada beza orang perempuan dengan orang lelaki kat sini. Mungkin yang ada dalam ni tidak macam tu lah kot, kan? Ni yang banyak saya dengar cerita macam tu lah. Bila kita buat lawatan kan kepada rumah-rumah yang dihuni oleh pelajar-pelajar perempuan ni, begitu keadaan dia. Orang lelaki mudah, dapur pun tak ada, habis makan macam mana? Kedai, makan kat kedai. Kalau yang belajar tu biasalah masing-masing bayar lah. Tapi kalau macam tuan-tuan ni, kalau makan sekali rasa-rasanya, rasa-rasa saya tengok kan, saya banyak merasa dah makan free, kan? Mudah-mudahan semua kita ni rezeki melimpah-limpah, tidak putus-putus seumpama orang yang sedang melakukan ibadat tawaf. Amin ya rabbal alamin. Pasal pemurah ni tadi, kita nampak macam habis, tapi ada je duit kan? Ada je duit. Macam tuan-tuan, kalau kita sedekah, kita nampak macam kita dah bubuh tadi, tapi rasa macam tak kurang pun. Ada 1 bulan tu kita jarang bersedekah, rasa macam tak cukup pula, kan? Berbanding dengan sedekah, tak ada pula berasa macam tak cukup, okey je, ada je duit. Gitulah maknanya kelebihan orang yang boleh bersedekah. Allah ganti selalu. Kadang-kadang on the spot, kita baru bagi, dah dapat dah yang lain sebagai ganti. Ganti itu macam-macam lah tuan-tuan. Kadang-kadang duit dengan duit, kadang-kadang duit dengan makanan, kadang-kadang duit dengan sihat, kan? Orang lain lepas sakit, kita alhamdulillah anak kita semua okey, sihat je berlaku, tak ada sakit-sakit. Dah ingat dah 3 tahun dah tak datang hospital. Kawan kita tu tiap-tiap minggu pergi hospital. Ada kawan kita tu 3 kali seminggu pergi hospital. Sekali pergi 4 jam habis masa, kan? Kesian. Kita alhamdulillah lah, kan? Kita sebaya dengan dia, tapi kita alhamdulillah tak ada ke hospital, kan? Tak boleh pergi hospital tu pun Allah dah besar dah rahmat pada kita, kan? Jadi dia kata sifat marah ni dia boleh melemahkan fikiran.
Apabila tentera fikiran jadi lemah, syaitan akan bertindak menyerang dan ia akan berjaya memperkudakan manusia. Ada riwayat menyebutkan bahawa iblis berkata, sekiranya manusia itu mempunyai tabiat bengis, kami akan mempermain-mainkannya seumpama kanak-kanak menggelecek bola. Syaitan buat main pada orang yang marah ni. Marah lagi. Lepas tu bila kita marah tuan-tuan, kena duduk sekejap, check balik semula, ingat balik semula, syaitan tengah mainkan kita ni. Istighfar. Sebab tu ada kaedah kan, bila kita marah pergi ambil air sembahyang. Syaitan tengah mempermain-mainkan kita. Dia suka sangat kita ni marah antara satu sama lain. Biar marah, biar kita ni marah, berjayalah dia. Kalau dia cuba hasut supaya kita ni marah, tiba-tiba kita ingat pergi ambil sembahyang. Ibaratnya kita sebut tepuk dahi syaitan. Ya Allah, kenapalah dia ni pergi ambil sembahyang pula, tak berjaya lagi nak tackle dia ni. Dia akan usaha lagi, dia akan buat lagi, dah ambil sembahyang pun marah lagi. Patut dah ambil sembahyang tak marah, tapi dah ambil sembahyang marah lagi. Duduk pun marah lagi. Hai, kuat betul marah dia ni. Kalau duduk pun marah lagi, baring. Jangan layan kan. Macam itulah maknanya syaitan ni tengah main, tengah memperapi-apikan kepada kita supaya marah lagi. Tapi bila kita lawan ni, syaitan kecewa. Tak apa, dia tak tinggal kita tuan-tuan. Ni tuan-tuan, kita datang masjid ni, syaitan yang paling perah sekali dengan tuan-tuan, dengan kita semua. Sebab macam-macam dah dia buat tadi untuk galikkan kita supaya jangan sampai masjid, jangan duduk dalam majlis ilmu. Dia sibukkan dengan hal-hal lain. Tuan-tuan je tahu apa hal-hal yang menyebukkan kita tadi. Anak kecil nangis, tak nak pergi masjid itulah dia sibuk nak menangis. Masa itulah isteri ada sangat banyak permintaan, nak minta tolong itu, nak minta tolong ini. Masa awal-awal tak sebut. Itu dia antara halangan-halangan. Tapi kita tak peduli, kita dah nekat ni, lawan juga. Akhirnya kita dapat datang ke rumah Allah. Walhal bila kita balik nanti okey je, elok je, tak ada pun anak yang menangis tadi meninggal dunia. Isteri yang minta tolong itu, minta tolong ini, elok je lepas balik siap dah semua. Tak ada tolong, tak ada pun suami dia ni tolong kan, elok je dah siap. Macam itulah halangan-halangan tu. Kadang-kadang saya nak datang sini pun tuan-tuan, ya Allah, mengantuk kan main, ngantuk. Sekarang dah hilang dah, sebab dah program dah berjalan, dah hilang dah. Syaitan dah lari, tak guna, kalah kita hari ni. Contoh macam tu lah, tak guna, dia kata hari ni kita kalah. Tuan-tuan haji semua hari ni berjaya, tahniah. Saya ucapkan pada semua, tahniah pada diri sendiri, sebab kita hari ni berjaya dalam melawan godaan dan bisikan syaitan, sehingga akhirnya kita duduk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Datang masjid ni jadi tetamu Allah, duduk pula dalam majlis ilmu. Ada orang dia setakat jadi tetamu Allah, tapi lepas habis sembahyang apa semua, dia ada hal lain, dia tak boleh duduk dalam majlis ilmu. Ada orang macam tuan-tuan, Allah bagi kelapangan masa, boleh pula duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu ni besar fadilat dia, besar sangat fadilatnya. Allah akan mudahkan jalan untuk masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa duduk dalam majlis ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan masuk ke dalam syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan orang yang akan dipermudahkan perjalanan kita menuju masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tanpa hisap. Mudah-mudahan tanpa hisap. Biarlah kita sebut macam
tak berapa nak ada harapan, tapi kita berharap juga mudah-mudahan dengan sebab kita selalu berharap ini, Allah akan bagi, sebab Allah ni sifatnya maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Kita pun selalu minta doa dalam sembahyang. Kalau sembahyang maghrib tadi 3 kali, Rabbighfirli warhamni, kalau kita nak rasa kita baca dengan penuh penghayatan, kita faham maksud dia dan kita baca secara macam tadilah, Rabbighfirli warhamni, baca satu-satu. Kalau kita baca laju, kita tak sempat menghayati maksud yang sangat baik itu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Cuma kalau kita dah terbiasa, dia dah smooth, dah lancar, dia sambil sebut sambil dia masuk terus maksudnya kita menghayati maksudnya. Mudah-mudahan bila kita baca tu kita rasa seronok sangat, ya Allah hari ni sempat kita minta doa macam tu dalam sembahyang kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada banyak lagi sebenarnya tuan-tuan yang kita nak kongsikan berkaitan dengan pintu-pintu yang menjadi laluan utama kepada syaitan untuk masuk ke dalam hati kita manusia ni. InsyaAllah kita sambung lagi lah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita sempat sebut pada malam ini ada manfaat pada kita semua. Saya mohon maaf andainya ada bicara saya tidak lunak, tidak santun, sehingga ada yang tersinggung dan sebagainya. Maafkanlah saya, jangan marah kat saya. Wallahu a'lam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.